Hello, Assalamualaikum. Selamat datang, selamat kembali ke Kompoma Podcast. So, terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada pendengar yang setia mendengar podcast ini. Dan suka untuk aku ingatkan, jangan lupa like, subscribe dan sebagainya. Like, komen, subscribe channel ini. Okay, so kali ni ramai. Suara sikit seram. Suara sikit seram. Mood sikit seram sebab tajuk ni tajuk seram. So aku tak berkeserangan. Cerita aku Iman. Sebelah aku ada Loko. Kau semput ke apa? Ada Terry. Ada Ben dengan Picasso. Dia buat lah. Ada saya. Dan ada apa? Z. Yes. Kita ada Z. Apa ayat kau tadi? Ada Z. Sponsor. Bukan. Ayat kau tadi yang kau pergi rakit tu. Ada penunggu. Ada penghuni tetap. Ada penghuni dan ada penghuni tetap. Itu Z. Ya, itu Z. Alah. Kita Z episode 2. Okey intro aku. Okey. Okey. Jangan ni. Ya, sebab tajuk kali ni seram. Kadang-kadang macam tak tahu ni seram ke semput. Kau kenapa ni? Okey tak duduk macam tu. Lapar tak sampai tu. Kau diam. Aku dalam mood seram ni. So, kita podcast kita kali ni, episod kita kali ni, kita nak menceritakan tentang seram. Seramnya bukan apa, Loko? Macam tu je dia hantar kat aku. Okay. Kali ni kita nak cerita pasal seram tak semestinya berdasarkan ataupun seram itu tak semestinya cerita hantu. Kita pergi kepada seram yang perspektif yang lebih meluas, orang kata. So hari ni ada beberapa topik yang kita ingin sentuh pasal seram dan tak semestinya kisah hantu lah. So disebab itu kita berkumpul hari ni. So kalau saya dedahkan kat sini, kalau korang ada cerita-cerita seram, kau boleh komen. Yang benda-benda relatable, kau boleh komen. So ada yang topik pertama yang mengenai tentang seram tak semestinya hantu ialah imajinasi. Kadang-kadang imajinasi kita adalah lebih menyeramkan daripada realiti. So imajinasi ni macam mana kata, dia punya source tu ataupun sumber cerita ni kita boleh dapat daripada Ben. Rasanya Ben lebih mengetahui. Ben lebih mengetahui tentang ni. Sekali Ben, apa kau rasa tentang, kenapa kau rasa imajinasi ni lagi seram daripada realiti? Sebab aku suka imajinasi. Okay, kadang-kadang sebab pada aku imajinasi ni dia bawa aku, dia keluar daripada realiti. Dan benda-benda yang seram ni aku cuba alami dalam imajinasi sebab aku tak berani dalam realiti. Aku nak tanya. Apa? Kenapa kau memilih, adakah kau memilih untuk rasa seram ataupun benda tu datang tiba-tiba bila kau tengah imajinasi? Oh, benda tu datang. Benda tu datang. Maksudnya kau tengah shock imagine benda lain, tiba-tiba kau imagine tiba mak ayah kau buka pintu ke apa. Yes. Tu tiba-tiba. Oh janganlah, itu lain. Macam itu lain tu. Itu imagine lain. Alah, Tasha. Kita balik balik. Sebab kalau budak aku imajinasi, benda yang aku paling takut ialah macam aku imajinasi bila aku berada dalam situasi kena kerasuk tau. Kena rasuk. Dia tak ada hantu tau, tapi at least ada orang kena rasuk tu dah bagi seram pada itu benda paling seram pada aku. Pada kau. Sebab aku pernah ada tengok apa YouTube tau. Dia cara-cara rawat rasuk ni. Kau bayangkan kan, dia ustaz yang kena rasuk tu macam kena rasuk gila-gila kau lah. Macam mana? Level-level general lah yang rasuk tu. Ada general. Dia ada pangkat-pangkat dia. Ada pangkat. Kau bayangkan lah, ustaz-ustaz tu baca. Kalau ustaz yang betul-betul ustaz, dia jadi kan. Jadi sebab aku percaya, kita semua percaya yang doa tu senjata. Betul. Cuba sebab tu aku bayangkan, kalau aku yang baca benda tu jadi ke tak?
Faham. Aku sebab aku ada imaginasi yang macam aku terfikir, bukan imaginasi, aku terfikir kalau aku baca benda tu boleh sampai tegur aku, Bib. Tegur macam ni. Tegur. Aku baca lah, contoh aku baca Al-Fatihah kan. Aku tengah takut ni, aku baca Al-Fatihah. Baca kat tengah-tengah tu tegur. Salah tu. Ui, kau bayangkan tak? Kau bayangkan tak yang mata aku suka bayang kau. Kau bayangkan bila kau dalam keadaan tu, kau takut, lepas tu kau baca ayat kursi ke apa ke, kan? Lepas tu dekat tengah-tengah tu kau macam blur. Betul tak? Sebab tengah takut Tengah sangat. takut sangat tu. Faham. Kan? Lepas tu cakap, lepas tu benda tu macam, weh gila cakap dengan kau. Dia boleh Benda tu betulkan salah. benda tu betulkan salah. Maksudnya dia Benda tu cakap salah. Salah. Itu tak takut. Ha? Nak takut lagi dia betulkan. Ya. Itu dua harakat tu. Dua akad. Salah tu. tu. Kan? Oh. Maknanya benda lah tu lagi arif daripada kau. Ya. tapi cuba kau bayangkan pula Ha. Kau baca dah betul ni, tapi Ha. memang niat dia nak menyesatkan orang. Memang itu tugas dia kat dunia. Ha. Kau dah baca betul tapi dia cakap salah, kau rasa kau aku salah. Ya, dia macam hadirkan aku macam ragu-ragu tau. Rasa ragu. Ha. Tak pun dia gelak. Ui, dia gelak Dia gelak dengan kau. Salah. Tapi cuba kan kau bayangkan kau berada di tempat tu. Kan? Macam dia tak aku tak cerita pasal aku jumpa hantu ke tak. Kan? Tapi bila kita dia tak payah cerita hantu, dia cerita macam bila member kita kena rasuk kan. Apa function kita kat situ. Tapi tak silap aku kau ada pengalaman tu. Apa? Masa form 3 dulu. Ha? Kau pernah azan dulu? Azan. Band azan. Ya, band azan. Kalau kau ingat lah dulu masa kau dulu azan yang siapa? Sazatul. Ya, yang perempuan tu. Yang time, perempuan. time tu ni subjek mat Puan Ngu. Oh, bangun tu. Kau azan kat Puangu. Bukan. Terkejut aku tengok band dia azan. Panas Puangu kalau dia azan. Terkejut aku boleh takut. Kalau cakap aku boleh takut. Kau sendiri jadi kan? Jadi Betul lah time tu. Jadi betul lah. Aku terai. Apa yang berlaku sebenarnya? Time tu apa yang berlaku Time sebenarnya? tu apa yang kau fikir kau tahu? Sebab yelah member kelas tengah jerit tau. Kena rasuk lah Rasuk. sebenarnya. Lepas tu aku tahu lah sama ada time tu aku fikir apa. Aku fikir nak tenangkan diri, tenangkan je keadaan. Sebab member semua dah kaku tau. Dah kelas aku dah kaku. Nak tunggu Benda ni jadi dalam kelas atau dia dalam kelas. Dalam kelas. Dalam waktu kelas. pagi Waktu pagi. Waktu pagi. Time tu nak warm up apa? Cikgunya bukan Islam lah. Islam tu lah. Kejut tadi kau dia azankan cikgu tu. Jangan dia azankan member tu. Jangan nangis member dia tu buat. Tapi cikgu tu okey lah. Itu tu okey lah. Sebab dia faham lah. Dia faham. Dia tu. Sebab masa tu dalam kelas benda seingat aku benda tu jadi cikgu tu keluar cari ustaz. Oh. So dalam tu tinggal kita je lah. Tinggal kita orang je. So fikir tak adalah mungkin tak ada aku macam nak beracar ke. Tapi at least Kau ada rasa tanggungjawab sebagai seorang Muslim. yes. Lagi kau pengawas Sebab aku memang daripada tadi aku cakap aku percaya aku percaya yang doa tu jata. Kan walaupun tapi kau azan. yalah azan lah kita Yakin. Dia yakin. Sebab dia yakin dengan azan dia je. Kalau dia baca lain mungkin dia salah. Tak macam maksud dia bila dia yakin doa tu senjata, doa tu kan jadi senjata kau faham tak? Kalau kau yakin satu tu benda tu kau kena yakin tak? Kau rasa bila yang kau buat, bila time tu kau buat spontan ke? Ataupun macam mana? spontan boleh jadi kak. Dulu aku rasa time tu kau bangun je terus pergi kat dia tu. Aku nampak tu time tu. Dia dalam Itu yang buat kau yakin main. Jadi kau bukan spontan lah bagi aku lah. Sebab kau yakin macam ini jalan dia. Ini caranya. Ini je cara. Ini cara aku nak berharap yang benda ni tak jadi kat aku. Sebab aku takut tau. Aku takut benda ni meribak. Boleh gambarkan time macam mana perempuan tu kena ataupun situasi ni macam mana, dia menjerit terus ke ataupun dia diam dulu ke ataupun dia jeling-jeling dulu ke? Time tu aku tak ingat sebab aku pun dalam kelas bukannya fokus sangat kan. Yalah, tapi aku tak tahu lah dia mula dia aku tak tahu lah dia mula dia diam ke apa. Tapi yang aku perasan sejak dia jerit lah. Dia memang jerit. Dia jerit lah. So, lepas tu memang kelas tu lose control lah. Tak ada lost control sebab benda dia jadi seorang
Tapi bila yang lain diam kan, dia at least ya aku fikir dalam 5 orang kawan kita kan, mesti ada seorang yang kita kena ada kawan yang baik, kawan yang alim. Macam tu. So bila aku fikir dalam kelas tu, at least seorang Kena buat macam fardu kifayah lah. Kena buat. Tu macam tu untuk menyelamatkan lah tu. So lepas tu apa berlaku? Jadikah dia okey ataupun dia betulkan azan kau? Oh itu lah. Aku tak fikir time tu aku tak ada imaginasi macam ni lagi tau. Tak ada bayangan macam ni lagi. Yalah. Sejak membesar ni banyak imaginasi lah. Itu lah tu. Ketahu nakal. Ada lah. Situasi tu macam mana? Lepas masa kau tengah azan tu, budak tu macam ni? Time azan lah. Time azan tu. Macam mana kau rasa? Kau rasa apa yang kau rasa dan apa yang kau Okey, aku masa aku seingat aku time aku azan tu, aku just azan. Aku tak terfikir pasal dia. Aku je azan. Dah sampai tengah-tengah aku fikir azan lah sampai nak habiskan azan tu. takut salah. Tu satu takut. Ya, takut salah. Kau bayangkan lah aku bapak dia. Susah. Faham. Betul. Betul aku cakap kita bayangkan yang kita ada dalam situasi tu. Yang tak pernah kita expect. Itulah imajinasi yang kau rasakan, yang kau takutkan lah. Selain tu ada imajinasi yang lain? Tak ada lah. Yang menyeramkan lah, yang nakal tak payah. Yang nakal lah tak ada. Aku pernah tu Ha. kalau bawa motor, apa ni, kau bawa motor sorang tempat gelap, takut nak pandang side mirror. Pernah tak? Ui. Bila kau rasa seram tu, takut nak pandang side mirror. Kadang-kadang aku sampai terbalik kat side mirror aku. Kau tak tengok Sebab langsung tak tak nak, tengok. sebab tak Langsung tengok. Macam Terry lain, aku lain. Macam aku. Macam aku lalu kat satu jalan gelap tu, aku kena tengok side mirror aku. Sebab aku rasa tak selamat. Aku tengok apa yang kat belakang. Betul. Itu kalau aku lah. Itu safety pun penting juga Tapi tu. tu lah kalau dia Kalau nak dah julur muka dia. Itu hal kan. Tapi sebab aku nak rasa macam aku nak make sure aku seorang. Betul. Tu aku make sure. Tapi tu lah kalau aku seorang. Aku rasa benda tu penting ke? Aku rasa benda tu penting ke? Kalau kita tak check, kita jadi macam anxiety tau. Kita macam risau. Tapi bila kita dah tengok, tak ada apa-apa. So mungkin lepas ni Tari boleh amalkan lah. Tengok je. Kadang-kadang tak ada apa pun. So bila kau tak kadang-kadang kau tak tengok tu tembok seram. itu yang dia kata imajinasi. Bila dia tak tengok, akan datang imajinasi tu. Kita akan mula start fikir bukan-bukan tau. Betul? Habis tu macam mana pula kalau dengan anxiety? Anxiety maksudnya? Anxiety pun sejenis penyakit juga kan. Ada orang kata tu punca daripada imajinasi. Kerisauan yang melampau walaupun tak ada apa-apa. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia je yang berlebih-lebih. Mungkin sebab imajinasi dia. Mungkin macam kau kan. Mungkin. Padahal tak ada apa-apa pun yang akan berlaku. Tapi disebabkan imajinasi tu. So daripada apa ni orang kata, daripada segi spiritual dan juga kesihatan, imajinasi adalah benda yang menyeramkan lah sebenarnya. Sebab dia boleh attack secara seram kepada macam benda-benda hantu ni dengan lebih kepada pemikiran Berapa dia. jauh dia boleh bawa engkau. Imajinasi tu seberapa jauh dia boleh bawa engkau, dia boleh attack kau punya reality lah. Imajinasi yang orang kata tu yang menyeramkan lah. Ada je imajinasi yang lain buat inspirasi, ada je itu. Ya contoh macam aku cerita sekarang lah. Aku emergency bila aku buat di tempat tu. So aku dah mula start apa benda aku patut buat. Apa benda basic yang aku kena ada bila aku betul-betul dalam keadaan tu. Kalau kita ambil Positif side lah. positif Side positif. Side positif kalau kita dah ada imajinasi tu, so kita aware, kita dah ready dah prepared lah orang kata, well prepared. So itu adalah imajinasi lah. So kepada para listener, mungkin korang ada imajinasi yang menyeramkan seperti ni, yang takutlah membaca-baca benda tu betul kan ke apa kan. Tu macam kes Tari tadi. Tari bawa kereta, tengok kereta apa kalau cermin pandang belakang tu, center mirror. Cermin belakang mirror kereta jatuh balik kan. patah. Kalau ada macam tu. Kalau macam tu lah kan. So itu adalah Tapi aku nak tambah. nasi ke apa? Mak aku pernah kena rasuk. Mak kau pernah kena rasuk? Aku masa tu aku jenis tak hafal banyak surah tau. So aku sekali tu dia tengah, mak aku kena rasuk aku tengah pegang dia kan. Aku baca Al-Ikhlas yang Allah wahai. Itu saja aku baca. Dia macam dia suruh aku berhenti baca. Kenapa?
Sebab aku yakin dengan surah tu. Surah tu pendek. Ya. Lepas tu senang hafal. Betul. Aku baca tu dia marah aku baca. Sebenarnya surah tu membantu sebenarnya. Kan? Betul Zek. Kan? Ayat dia betul kan? Surah tu punya kuat, punyalah bagus. Kalau kau baca 3 kali surah tu umpama kau baca satu Al-Quran. So maknanya bila kau baca surah tu contoh kat orang macam tu lah kan, mungkin boleh membantu. Tapi biasanya untuk orang kena macam itu, biasanya kau baca surah ayat kursi lah. Ayat kursi. Tapi disebabkan time tu dia tak hafal. Sebabkan kita tengah dulu kan. Lepas tu takut. Takut. Macam sangkut kan. Surah tu pendek. Surah tu pendek. Dia yakin. Yakin, jadi itulah keyakinan tu penting dalam mempercayai tu. Percayai. Bagi aku apa-apa pun yakin. Kau nak buat apa yakin dengan diri sendiri, dengan agama, dengan ilmu. Tapi tu lah, ada sekali tu aku yakin tau. Benda tu besar agak lah, macam kes besar. Lepas tu bapak aku kat bawah masa tu, dia bawa balik. Mak aku kat atas rumah aku flat masa tu kan. Lepas tu bapak aku kat bawah tengah jalan ni, serabut tau, dia risau tau. Lepas tu dia kena kat bapak aku pula. Bapak aku mengacau lah, macam nak lari lah. Semua orang keliling dia. Dia laki kan. Kalau energi dia tu. laki kalau kena, mak aku pun tahan sampai subuh orang pegang. Ni apa lagi bapak aku. Lepas tu masa tu aku yakin aku baca. Dia gelak kan. Aku dah kata kan. Walaupun yakin, aku macam dah yakin so aku baca kan. Lepas tu dia gelak kan, aku macam salah ke aku baca kan. Itulah macam aku cakap tadi, tugas dia nak menyesatkan. Kau dah yakin ni. Tapi dia buatkan sikit dia gelak. Betul. Kadang-kadang itu permainan psycho kat tu. Kadang-kadang benda tu sakit tapi dia tahan. Dia nak saja nak bagi kau berhenti. Dia nak keyakinan kau tu. Kita tengok Joker kan. Joker tu salah satu ciri-ciri tu lah. Dia macam menguji Batman kan. Contoh aku saja masuk cerita ni. Sebab dia psycho betul-betul tau. Contoh Tari kan. Dia dah yakin. Tapi dia gelak kan. Macam tu lah Joker. Dia saja buat orang tu makin menyirap dengan dia. Macam tu. Tu yang Tari rasa macam down terus kan. Tapi surah tu ikhlas sebenarnya power. Pernah tengok cerita cerita Endon tu. Yang Makmum. Pernah tengok cerita Makmum? Pernah. Cerita Makmum. Short film Dia baca Qul huwallahu ahad itu je. Movie tu. Tapi disebabkan ada juga certain ayat dalam ikhlas ni yang bagus sebenarnya. Memang Betul. Dia dengan surah Anas Anas kan? 3 Qul. 3 Qul sangat membantu. Kalau betul-betul apa ni orang kata basic lah. Orang kata untuk buat benda lah tu. Dia gelak kan tu. Dia kata kau baca apa? Gitu. Tapi suara bapak kau. Suara lain tu. Suara lain. Dia kalau dah kena suara lain. Suara lain. Kau terus stop lah. Kau terus Aku stop macam, lah. Kejut lah. terkejut. Tapi aku sambung baca. Tapi macam tak yakin lah. Tentu kau dah rasa macam Sedang macam Ya. Tu aku cakap imajinasi tu. Maka kita semua kena ambil pengajaran daripada imajinasi si Ben ni untuk kita perbaiki lagi kita punya bacaan semua. Betul. Basic tu orang kata tu. Paling tak pun basic lah. Sebelum ni yang kita rasa macam tak penting. Betul. Mungkin kita tengok kita dah start study. Betul. Study balik, perbaiki balik apa yang salah. Sebab ada ni yang ada macam aku pernah dengar lah lecture ni kan. Dia lecture benda ni. Dia kata bab-bab benda ni tak perlukan ustaz. Macam benda-benda basic ni tak perlukan ustaz untuk cakap. Sebab benda ni terlalu basic. So sepatutnya kita dah kena kuasai lah benda-benda ni untuk diri kita sendiri juga. So itu penting. Kalau kau tak tahu, kau tengok orang memang best. Kalau keluarga macam Tari kan, keluarga dia sendiri kena. Dan kita pula dalam term yang tak ready. Itu sangat susah lah bagi kita. Kau menyusahkan kita. So itu adalah perkongsian yang pertama tentang imajinasi. So kalau korang ada tu boleh share. So kita tinggal bergerak lah kepada perkongsian kedua. Perkongsian kedua ni lebih kepada apa ni orang kata penyakit ain. Betul Iman? Boleh dikatakan begitu. Penyakit ain. So kerana apa kita bagi situasi lah. Sebab sekarang ni bukan sekarang, daripada dulu lagi benda ni, kes ni dah berlaku dah dalam kalangan orang kita dan negara kita. Bila kita ni expose ataupun menunjukkan ataupun mencapai sesebuah kejayaan, tak kisahlah kejayaan tu besar ataupun kecil, sedikit achievement ke macam mana, kita tunjukkan. Dan di situlah akan timbulnya penyakit ain ni. Penyakit ain ni kita tahulah, penyakit mata. Itu hasad dengki lah orang kata.
So daripada kejayaan itulah akan datangnya benda, dihantarnya benda bukan-bukan. Betul lah Betul. Iman So macam mana? So topik ni akan dikongsikan lah oleh saudara Iman kita. So Drama drama. let's go. Let- So aku rasa Let's go. aku rasa bukan daripada segi apa achievement kejayaan tu, mungkin daripada segi kebahagiaan kita tu. Betul-betul. Bagi Kan? pun achievement. Ya. Bagi achievement. Tak ada, aku nak dapat 2 point lah. 2 point. 2 point saja sebab kita manusia ni kan mestilah boleh kau cakap semua manusia ada hasad dengki? Ada mungkin tak ada hasad dengki Kau lah. cakap semua lah. Tapi orang kata bukan semua. Selalu suka selalu Dia macam perasaan cemburu mungkin ada. Cemburu ada, jealousy ada. Hasad Jealousy. itu bagi orang yang mungkin betul-betul Hasad dengki ni macam melampau-lampau jealous dia. berbau dia cemburu sangat. Cemburu sangat. Itu yang aku nak sentuhkan ni sebab kita kan zaman sekarang pun semakin maju. Semua benda kita nak kongsi kat Betul. media sosial. Betul. Tapi kadang-kadang ada diam-diam Ada mata-mata ni. ada mata-mata apa perangai yang tak suka kat kita. Tak suka tak apa, tak suka lepas tu tak buat apa-apa tu okey lagi. Standard lagi lah. Ini sampai dah hantar barang. Hantar barang, hantar Bukan benda lah. jidak apa semua. Bukan Bukan JD. Bukan Bukan JD. Shopee semua. Ni Dia Aisyah lagi. bukan dia Asia juga tapi dia hantar benda-benda yang kita tak nampak, mungkin melalui angin, mungkin melalui daripada makanan, Benda yang mistik lah. benda-benda yang mistik ni. So aku dapat topik ni bukan sebab apa, sebab aku ada tengok baru-baru ni, semua tahu lah kenal, aku rasa keluarga Anas ni kan. Yang Fatah Anas kan, bapak dia kan, diorang ni kalau korang follow diorang kat IG, diorang ni sebuah keluarga yang bahagia. Tak ada apa ni, tak ada masalah aku rasa, sebab bahagia. Lepas tu diorang kongsi kongsi kebahagiaan diorang dekat Media sosial lah. media sosial. Lepas tu ada apa, segelintir segelintir orang yang tak puas hati dengan keluarga diorang ni. So dia orang hantar benda-benda bukan. Lepas tu aku tengok, lepas tu si keluarga Anas ni pergilah berubat. So berubat tu keluarlah apa, macam benda-benda tajam kan daripada diri kita kan. Yang ustaz sendiri yang boleh keluarkan benda tu kan. Tapi sayang lah yang yalah santau-santau ni, orang siapa lagi yang nak buat? Itu orang kita je. Orang kita juga. Orang yang Orang kita sama kita lah, orang kata. dia tu orang tak kisah orang kita sama kita Melayu. Betul. Yang lagi menghiraukan Islam. Betul. Yang Sabar. yang berlandaskan Islam tapi mempercayai benda-benda macam Ya, ini dah jatuh pada apa? Syirik. Syirik lah. Syirik. Bukan khurafat dah. Macam mana Z? Kita ada narrator macam mana? Syirik. Tiba-tiba macam takut je ke? aku pun tak berani sangat nak cakap ni hukum ni. Tapi perbuatan dia tu aku tak berani nak menghukum. Mungkin kau boleh terangkan apa maksud syirik, apa maksud khurafat? Syirik tu kalau dia percaya kuasa lain selain Tuhan. Kalau khurafat? Kalau khurafat tu perbuatan macam Perbuatan tu lah. Perbuatan dia. Aku rasa khurafat lah. Khurafat lah. Aku rasa khurafat lah sebab dia menggunakan kuasa Selain daripada Tuhan. Syirik dia mempercayai je. Mempercayai. Dia syirik dan khurafat lah, senang cerita. Perbuatan khurafat lah. Tapi syirik jali, syirik kafi. Tu jangan. lain bab lah. Itu lain tajuk lah. Jangan sentuh lebih mendalam. Atas ni. Kita atas ni. Takutlah payah hukum. Dia bukan apa tadi kalau dia cerita pasal hukum ni. Tadi dia cerita pasal keluar wah tu. Kita kan orang attack dia pasal ikhlas tu kan senyap je. So better kita jangan mendalam sangat lah. Dia ada orang kata basic knowledge tu. Betul. Benda tu penting lah, benda-benda macam ni kan. So benda tu selain diorang hantar benda tu untuk kenakan orang, ada juga yang guna benda tu untuk apa, guna untuk kebaikan dia sendiri. Untuk kepentingan dia sendiri. Contohnya baru-baru ni juga aku bukan baru, pagi tadi lah aku tengok aku tengok ni YouTube Ismail Huzi. Dia dengan partner dia cerita lah. Partner dia kan ni kan artis industri lakonan kita kan, industri lakonan Malaysia tu.
Dia cerita lah ada yang artis dia guna apa benda-benda ni untuk naikkan nama diorang. Sampai tahap macam tu sekali. Betul. Itulah cara diorang bersaing. Pada era bagi aku era serba moden ni ada lagi orang percaya benda ni Betul. macam kolot. Betul. Pemikiran orang tu. Dunia dah maju tapi pemikiran masih kolot. Sayang bagi aku lah. Itu lah orang kata apa nafsu. Nak sangat famous, nak sangat cara mudah. So dia ambil cara tu lah. Bolehkah kita apa ni, kita assume hasad dengki ni sebagai cemburu berlandaskan emosi? Boleh ke macam tu? Sebab cemburu ada cemburu yang baik. Betul. Kan? Ada yang cemburu untuk persaingan yang sihat orang kata. So yang ni boleh dikatakan lah cemburu berlandaskan emosi macam tu. Tapi itu yang seram sebenarnya, betul? Betul. Inilah seram. Sebab kita hidup dalam dunia media sosial. Kan? Kita duduk dalam hidup media sosial. Lepas tu kita post hari-hari. So kita takut juga kalau kita ni suka-suka post, lepas tu kita tak tahu siapa yang suka kita, siapa yang suka kita kan. Mungkin tadi tak suka kita. Mungkin dalam kalangan kita tu. Contoh. Tak, memang bukan mungkin. Bukan kau puji kan. Nasib best. Band ni band kelakor band. Bukan cemburu ni mungkin ni. Ni mungkin ni. Ya contoh lah macam tu. Di kalangan kita ni dia seram, dia hantar, yang lebih menyeramkan kita tak tahu siapa. Ya tu. Dalam kalangan kita ni. Tahu sebelah aku. Tak lah. Tak. Belum lagi. Seram sebab kau tak tahu lah tu satu. Kau tak tahu. Kau tengok orang sekeliling kau happy, kau rasa kau tak ada musuh. Tapi dalam masa sama orang tu tikam belakang kau. Hantar-hantar barang. Itu yang paling takut tu. Betul, tikam belakang yang menyakitkan. Aku rasa tikam belakang macam ni lah. Bila tikam tengok belakang tak ada orang. Sebab kita, betul lah kita tak tahu siapa, betul. Seram tu. Tahu-tahu tinggal kesan ni. Betul. Tahu-tahu muntah darah. Tapi lagi seram kalau ada orang. Kenapa pula? Tikam belakang. Kotor lah dia ni. Saya dah cakap kawan tu biar yang straight. Ada dua pilihan ni, kita dah bincang itu. Ya betul. Okey, kita bincangkan dua pilihan sekarang. Nak keluar sendiri ke nak kena kick? Kita tanya pendengar lah. Kadang pendengar okey? Sekarang kita tanya pendengar. Apa? Buang ban? Kita cerita pasal tari. Oh okey. Band selamat. Okey. Semua okey dengan band Semua dengan band. So itu je ke Iman perkongsian Itu aku rasa kan. yang mungkin sayang lah. macam mungkin kita ada nasihat sikit bagi orang sekarang. Nasihat ni. Yelah. Aku tak pandai tu bagi nasihat. Yelah, contoh apa yang kita risaukan ni mungkin orang boleh ambil tibar lah. So adakah kalau nak menunjuk tu janganlah menunjuk lebih-lebihan orang kata. Betul juga. Berbatas-batas lah. Aku tak boleh kata aku tak nak salahkan Betul, betul. yang post pasal kebahagiaan orang. Itu hak diorang. Betul. Tapi apa hak kau untuk kau ambil kebahagiaan tu? Kau faham? Apa hak kau untuk ambil kejayaan orang tu? Kenapa kau dengki sampai tahap? Bagi aku sayang. Sebab kita sekarang dah moden. Maksudnya kenapa orang tak boleh fikir kalau kau boleh buat, aku pun boleh buat. Betul? Kalau kau boleh bagi, aku pun boleh bagi. Betul. Instead of dia buat benda macam tu, baik dia bersaing, dia tunjukkan siapa lebih better. Betul. Persaingan lebih. Kalau dalam hati tu ada perasaan dengki tu, bila datangnya kebahagiaan? Betul. Takkan bahagialah sampai bila-bila. Betul. Sebab aku percaya benda ni bila kau buat kat orang, at the end akan patah balik kat kau. Kifarah tu. Kifarah, betul. Takkan ada. Bukan kena sekarang tapi agak ni. Mungkin Kena- tak kena kat dia. Mungkin kena kat anak beranak dia, kena generasi dia. Kalau tak kena dekat dunia, kena kat akhirat. Betul. Pasti. Ayat tu pasti. Cantik. Lagi satu kan bukan salah orang yang show off tu. Betul? Betul. Sebab kalau contoh dia ada bisnes. Kalau dia lepas tu dia buat bisnes online. Betul. Lepas tu dia nak tunjuk progress Marketing tu, marketing dia marketing kan. Lepas tu orang dengki. Takkan salah dia juga. Kita masalah hati ni, masalah hati memang daripada dulu. Betul lah. Kita pun bincang selain daripada hantu, hati tu paling seram. Betul? Ha, Kita tak tahu apa isi hati orang kan. Seram juga tu. Seram tau. Tak tahu apa. Mungkin dia nampak macam support kita apa semua, tapi sebenarnya tak kan. Tu yang menyeramkan tu. Permainan hati. So memang Iman hari ni perform Aku memang perform. tepat pada topik ini. Seram tak semestinya hantu. Betul. So itu saja. Itu je lah. Itu je. aku rasa. Bagi aku, ni kalau kau nak tahu sekarang ni Bomo dah boleh dapat online tau. Betul? Betul. Sumpah. Ada Ya tu. Ada macam mantra tu. Mantra dia hantar. WhatsApp. Dia macam Assalamualaikum. Okey. Lepas tu dia hantar benda tu.
Lepas tu nanti orang tu baca, terkena terus. Betul. Benda ni pernah viral dulu. Pernah viral. Bagi aku macam Tu bahaya dunia tu. moden. Media dah moden tapi akalnya kolot. Ironic. Bagi aku lah. Walaupun dia nampak bijak, dia nak gunakan teknologi kat situ, dia tapi tapi aku kata Kolot lah dengan benda cara tu. dengan macam tu bagi aku apa masalah dunia kita sekarang. Betul. Lagi pun sekarang aku ada baru-baru ni ke dia kes pukau. Kes pukau. Pukau pun takut kat tiba-tiba kita tak ada apa-apa, tiba duit tak ada. Itu Off nowhere. Tu tak tahu. itu masalah hati ke? Kadang-kadang tak pukau pun memang tak ada duit. Itu masalah. Tapi lagi seram. Kalau dia try aku memang tak dapat apa-apa lah. Kalau dia try aku. Dia lagi sekarang kalau buka dompet ujung bulan tu. Tengah-tengah bulan tiba-tiba dia kering tu. Itu lepas tu takut-takut, ini pukau tak ada duit Ada orang pukau aku sebab tadi. Kita kena dapat bezakan lah antara pukau dengan malas. Orang malas tak boleh buat bantu lah. Itu adalah sedikit lah perkongsian kedua hari ni dengan saudara Iman perform hari ni. So kita dah dengar perkongsian daripada Iman, kita dah dengar perkongsian daripada band. So kali ni kita beralih kepada perkongsian lain, iaitu ni adalah macam keraguan, betul lah tadi? Keraguan kita bila adakah kita dia punya persoalan tu lebih pada keraguan dan persoalan lah. Persoalan tu menimbulkan keraguan lah orang kata. Adakah kita pergi ke kedai tu, kenapa bila kita pergi ada banyak kedai tapi kita pilih kedai tu? Adakah kedai tu memang istimewa kerana layanan atau makanan, ataupun dia menggunakan pelaris? Kan? So ini adalah benda yang menyeramkan dan meragukan. Tak kau sentuh istimewa tadi. Aha. Aku tu tengok band. Tengok. Band special. Itu fakta. Istimewa tu. Yelah. Band special. Tengok band dompet dia mana tu ada kad Special. Kau mudik tu. Bukan kad tu. Dia tak faham lagi. Dia tak faham. Aku kata dia istimewa. Oh, tak ada. Aku tak ada kad tu. Kasian lah korang. Special education. Special education. Dah allow. Kasian. Dah speed. Okay, ni kad. Okey, teruskan. Kau ni. Jadi kepada listener, siapa-siapa yang nak sumbang kerusi roda, Oi, seorang sama-sama aku lah. so ini adalah keraguan ataupun benda yang pengkongsian yang akan dikongsi oleh saudara tadi, sebab dia rasa benda ni menyeramkan. Kadang-kadang benda ni kita tak nampak kan, kita rasa macam kedai tu biasa je, tapi disebabkan pemikiran ataupun keraguan yang melampaui batas, so kita akan fikir kenapa kau, apa di sebalik kisah ni, kenapa kau nak kongsi pasal topik ni? Tak, sebab pelik tau. Aku takut macam aku selalu tak tahu nak makan mana. Lepas tu bila aku nak buat pilihan tu, aku risau pilihan aku tu bukan pilihan aku. Faham? Macam aku pergi tu bukan sebab kemahuan aku. Benda tu panggil. Kau pernah rasa ke sebelum ni macam rasa tu kadang-kadang biasa je, tapi ni mungkin rasa yang obvious yang kau rasa macam berkali-kali lah, macam dah pergi kedai ni hari tu. Oh tak. Dah tahu macam tak sedap. Tapi second time kau pergi lagi, itu kau cakap tak sedap. Tapi pergi lagi. Ada tak obvious macam tu? Dia tak sedap, bukan, maksud aku bukannya tak sedap lepas tu macam tak sedap hati tau. Kau makan lepas tu tak sedap hati. Bukannya makanan tak sedap lepas tu tak sedap hati. Bukannya makanan tak sedap sebab murah kau pergi, bukan. Tu lain. Oh tak tu. Tu lain. Tak ada. Tapi kau rasalah benda ni. Kau rasa benda ni menyeramkan lah. Benda menyerang kau sebab biasa kan orang-orang guna pelaris ni, makanan dia bukan tak sedap. Makanan dia sedap. Sebab biasa lah dia ada guna satu jin ni. Nama dia nama jin tu peludah. Jin peludah. Bila masa kita nak makan tu, hidang tu, dia ludah dulu. Lepas tu kita makan, jadi sedap. Sebab tu kalau ada satu kes, kalau dia bawa balik makanan tu tak sedap. Sebab bila makan kat kedai tu saja, dia boleh ludah lah. dia ludah, lepas tu kita makan sedap. Kalau kat rumah tak sempat ludah jauh kan. Yelah macam tu lah. Ya, betul lah. Tapi bahaya juga. Sebab kalau orang-orang yang tak kuat gitu lah, bila dia makan tu sedap kan, kita akan sakit perut.
Sakit perut. Sakit perut. So ada efek lah benda tu. Ada efek lah. Tu bahaya lah kalau tiba-tiba kau tak tahu kau makan apa. Tak tahu macam kau makan elok je. Tapi tak tahu tiba-tiba kau sakit perut. Ya perut tu pergi klinik pun kata tak ada apa-apa kan. tak ada keracunan, tak ada apa. Disebabkan tu. Kalau macam tu lah. Okay. Kita disclaimer kat sini. Sebab kita tak nak pendengar-pendengar rasa macam lepas ni sakit perut ada benda. Bukan macam tu. Sakit perut yang melampau lah, tak boleh bangun ke sakit perut. Betul. Lepas tu pergi check ke apa, makan ubat tak jalan. Segugut. Segugut lain. Segugut buat emosional memang perempuan je. Tu macam tu lah. Kita kena disclaimer. Kalau tak nanti diorang anggap salah faham. Kita tak nak macam tu. So dia bila sakit yang melampaui batas lah macam tu. So itu disebabkan peludah tu lah. Ya, disebabkan peludah. Lepas tu diorang biasa diorang guna kertas tau. Kertas macam mana? Kertas mahjong ke apa? Tu kira cara-cara nak tahu benda kedai tu ada ke, cara-cara diorang gunakan. Cara-cara diorang guna. Diorang buat lah. Cara diorang guna. Kalau kau nampak macam tak tahu lah, aku macam pernah satu pergi kedai, jumpa dia tampal kat pintu something lah, atau dekat belakang kaunter. Oh, belakang kaunter. Tulis apa? Dia kertas kecil. Lepas tu ada ayat-ayat Jawi. Ayat-ayat Jawi. Ayat-ayat Jawi tapi Yang kau pun tak faham. bukan aku takkanlah aku baca. Yelah, mungkin macam mantra ni bukan mantra kita sebut mantra. Mantra ni bukan macam kau nak kau faham tau. Faham tak? Dah lah dia macam kadang-kadang kita tak boleh baca. kita tak boleh baca. So ada kau macam tu ke macam mana? Kau tak sedar lah tapi kau perasan. Kau perasan. Aku rasa aku pernah perasan. Dia kertas, lepas tu ayat Jawi. Tapi tak apa orang kata, tak familiar tau. Macam pelik. Macam lain sikit. Lain lah. Dia ayat dia ada sengit. Lepas tu ada bentuk segitiga ke. Ada bentuk orang ke. Itu bukan Jawi lah. Ya, tapi tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Dia macam bercampur-campur kan. Dia tercampur. Ada bentuk. Lepas tu ada dalam bentuk tu ada tulisan Jawi. Lepas tu ada sengit lah. Kau sedar benda tu lepas kau makan ke masa kau nak masuk? Tak, bukan benda ni kan. Bukan kat kedai makan je tau. Kat kedai runcit pun ada. Aku rasa aku sedar tu kat kedai runcit. So sekarang sekarang nampak tu kat kedai runcit lah. Masuk kau dah siap bayar ke apa semua? Dah siap bayar semua. Betul lah. Sebab okay. Macam tadi aku cakap, aku kan pernah tengok Azman Uzi kan. Dia pun pernah singkat kan pasal bendalah ni. Pasal yang tertampal ni. Sebenarnya betul. Dia pergi kat kedai makan, kebanyakan dia kata kedai bukan nak membuk kedai ni kedai mamak kata. Sebab betul ke mamak tu Islam? dia tanya macam tu lah. Itu pun itu menjadi persoalannya juga. Persoalan lah yang menimbulkan keraguan. Orang kata Yang sekarang senang. Kedai-kedai yang beli frame ayat Al-Quran, dia dah chop kedai-kedai Muslim. Kat situ kat situ pun dah dikira dia menjual agama Islam juga. Betul, demi kebaikan, demi kepentingan dia. Kepentingan dia. Betul juga. Make sense lah bagi aku. Tapi lagi sekali kita kena Sound dia gitu kan. kita kena disclaimer lagi sekali lah. Benda ni jangan overthinking sangat lah. Kadang setempat yang macam pergi tempat tu tak sedap hati sangat. Macam tu. Kadang-kadang mamak, jangan salahkan mamak tu. Kadang-kadang mamak tu okey je kadang-kadang. Kau janganlah salah. Tapi kan ada cara juga. Ada kan? cara. Ada cara. Ada Kita cara. bincangkan. Nanti lagi kita bincangkan cara-cara dia. So kita nak balik pada tari tadi. Adakah dah lama kau rasa Benda tu aku experience. Entah, aku rasa dah lama lah. Sebab masa tu kat kampung tak silap aku. Aku duduk kampung. Benda tu jadi kat kampung lah aku rasa. Aku tak tahulah aku nampak kat mana. Tapi aku pernah nampak dekat kedai runcit. So kalau tengok daripada macam mana kata, kalau tengok daripada era masa kan, aku rasa kita punya apa ni, Bendalah Pelaris ni aku rasa dah lama bermain tau. Dah lama, kes ni dah lama bermain dalam kita punya kalangan ni. Lain sekali boleh kita katakan kes ni memang bermain dalam kalangan Melayu je, Melayu Islam je, boleh dikatakan macam tu. Macam aku, macam kita ada kita punya kepercayaan macam bomo apa semua kan. Cina pun ada, Indian pun ada, diorang ada. Tapi aku tak ni lah. Ni semua certain lah. Sebenarnya bukan Melayu sajalah main Bendalah Pelaris ni. Jangan melibatkan Diorang ada cara diorang, kita ada cara kita lah. Betul. Asalkan
mengenai marketing yang macam ni, pelaris yang macam ni demi bisnes masing-masing lah. Mistik punya hal ni, barang-barang mistik ni Semua ada lah. semua ada. Apa-apa pun kena berhati-hati lah. Jangan nampak macam kedai ni yang biasa lah guna pelaris kan. Lampu dia malap. Biasa lampu dia malap. Lampu dia malap. Itu tanda-tanda yang kedai tu ada guna-guna sikit lah. Guna-guna sikit. Tapi tak boleh percaya juga. Ya. So, kadang-kadang mentol dia tak ada lampu. Kedai tu. Dapat dia kedai member tu memang malap, Tu lah. sudah member. So Gulung tikar esok. kena berhati-hati je lah. Kita tak tahu kan. Ya. So kau ada cara dia? Ada cara, bayar lah. Jadi penting yang orang kata dalam, sebab tu nak membandingkan benda baik dan buruk ni pentingnya ilmu orang kata. Sebab tu kena cara-cara. Tadi Picasso ada ke cara tadi? Ada. Cara ni tadi sempatlah juga research sikit-sikit. Study sikit-sikit. Cara dia kalau kau keliru, kalau contoh kedai tu ada 10 tau jual makanan yang sama. Betul. Sederet. Sederet member tu. Tak ada gap lah tu. Tak ada. Memang sebiji sebelah-sebelah. Lepas tu kau macam keliru kau nak bagi kedai mana. Lepas tu kau tengok satu kedai ni. Kau cuba baca ayat kursi 3 kali, tapi make sure kau untuk selamat kau duduk dalam kereta lah. Sebelum Ni kau basic kan? Ni basic lah. Saja. Ada lagi banyak cara, tapi ni adalah basic. Betul. Ini yang aku sempat research lah. Baca ayat kursi 3 kali. Lepas tu tiup tu 7 kali. Tiup tu jangan tiup. Itu style bongo tau. Ya, bukan. Itu macam meludah. Itu nanti kau yang jadi peluang. Dia tiup perlahan-lahan. Biasa lah. Biasa Macam ya. apa bos? Itu ludah. Abah bos tu lain macam. Dia lain macam. Tiup 7 kali. Lepas tu kalau andai kata betul kedai tu ada gunakan barang-barang mistik ni, kau akan rasa angin balik semula. Jangan gelepar pula. Dah kena angin tu jangan angin lah. Marah orang kedai tu jangan gitu. Tapi macam aku cakap, benda ni basic. Basic knowledge. Banyak lagi cara. Bukanlah macam kau tahu je tu angin aircon ke apa kan. Janganlah itu. Tutup aircon dulu aku. Mungkin tak aircon dulu ke. Banyaklah, mesti angin tu lain macam. Kau rasa angin tu macam bentuk dan diam. bukan. Bentuk dan diam angin lain macam. Jangan kau claim tiba-tiba bau busuk ni. Jangan lah. Tu bukan. Tu datang member sebelah kentut tak tahu. Angkat tangan. Kau boleh orang kata dengan izin Tuhan lah. Kau boleh rasa angin tu. Dia tunjuk kan. Betul. Itu yang aku sempat baca lah cara-cara dia. Tadi kau ada nampak apa tu? Kau tahu tanda-tanda Ciri-ciri kedai tu. Dia pelaris. Contoh tadi boleh bagi tadi. Ciri-ciri dia macam, contoh kau nampak dalam satu kedai ni kedai warung tapi dia besar, dia macam mewah. Macam restoran. Jadi yang aku baca lah aku takut orang salah faham. Betul. Dah tak nak pergi dah. Tengok semua restoran besar semua tak nak. Tak nak pergi ni pelagis. Boleh lah macam tu. Yang kita tak nak assume macam tu. Ni cuma ciri-ciri saja. Ciri. Macam contoh kalau kedai tu besar, dekat dapur tu dia macam ada satu tandas ataupun satu bilik yang kita tak boleh masuk. Tapi kita nampak bilik tapi tak boleh masuk. Betul. Tak boleh masuk. Lepas tu kita nampak orang tua. Ini pun dengan izin Tuhan lah. Kita tak tahu kan. Orang kata Tuhan tu nak tunjuk kun fayakun. Betul. Kita nampak orang tua yang sakit kaki dia. Dia celup makanan dalam kuah masakan tu. Celup makanan dalam kuah. Celup kaki dalam kuah. Maaf takut sangat. Terbayang. Terbayang. Tak, kau bayangkan kan orang tua. Kaki sakit, tak tahu kaki sakit tu macam mana mungkin Ketuan tu semua. Celup kaki dalam kuah masakan, mungkin itu cara pelaris. Lepas tu ada lagi contohnya macam bila kau biasa makan kat kedai ni, bukan biasa lah, macam kau nak kau jumpa kedai ni, lepas tu kau pergilah makan bungkus. Biasa kau makan kedai tu sedap je makan kat kedai. Tapi bila kau bawa balik rasa dia lain. Tak sedap. Rasa berubah, mungkin basi ke. Contoh macam macam hari-hari kau makan kat kedai tu sedap je. Contoh masa tu kau bungkus elok, lepas tu kau bawa balik, tak sampai petang pun dah basi. Itu pun ciri-cirinya
kedai tu ada Itu pun pelaris. disclaimer juga tu. Ah, Kita tu. tak nak salah faham. Janganlah. Kadang-kadang dia tukar chef hari tu. Tak tahu kan. Kita kau orang. Kata macam mana orang kata Dia obvious. obvious sangat. Nampak macam tak sedap lang, tak sedap sangat. tak langsung ke ni. Jauh sangat. Tak kalau tukar chef tu tak sedap ke. Dia tak sedap bukan definisi tak sedap macam tak cukup garam ni. Bukan macam tu. Dia Awak rasa ada Itu ah. kurang sedap. Itu kurang sedap. Tak sedap. Kalau tak sedap tu daripada nasi ayam jadi nasi lemak dia rasa dia macam tu. Jauh sangat. Jauh sangat macam tu lah. Lepas tu macam makanan basi kan, bawa balik tak dapat petang dah siap dah Cepat basi. cepat basi. Itu pun ciri-ciri dia lah. Itu pun disclaimer juga, tak ada, janganlah kau orang dah Dah sentuh-sentuh dah buka nasi tu kau dah gaul-gaul, lepas tu kau bungkus balik memang basi budak lah tu. basi. Nangis kesian member tu. Kesian member Dia tu. tuduh yang tu Dia je. tuduh kedai dia. Salah customer tu. Dia tuduh. Itu je. tak salah sendiri. Bukan salah orang. Ada tak Z? Ada ciri-ciri lagi ya Z? Macam makanan tu ada barang-barang mistik. Ke tadi ada tadi cara macam nak hapuskan kalau makanan tu tadi. Macam mana makanan? Aku pernah dengar lah daripada akak aku sendiri lah. Dia kata contoh lah kenapa air yasin tak boleh dilangkah. Okay, air yasin ni dia tak boleh langkah sebab nanti ayat-ayat yang air yasin tu dia akan hilang lah. Hilang berkat dia lah, barakah dia hilang. Sama lah macam Style. ayat-ayat. Kita panggil mantra kan? Mantra tu kan. benda-benda sihir ni lah. Benda-benda. Kalau kita langkah, dia pun akan hilang juga. So antara salah satu cara dia langkah lah makanan tu. Tapi benda tu nampak macam tak senonoh lah, tapi benda tu Betul. Tapi jangan buat depan orang tu. Jangan buat depan orang tu. Jangan buat depan orang orang yang kita percaya lah. Macam dari member. Tiba-tiba jiran bagi makanan, kau langkah makanan depan dia. Oi, tu Memang siap-siap kau yang kena langkah ni Kang. Kita tak nak benda sebab kita takut benda tu mungkin macam datang fitnah ke apa Betul, kan. betul. Betul cakap dia kalau dia mesti kalau Tuhan kata nak tunjuk dia boleh Tuhan bagi rasa tu. Dia tak sedap hati tu betul tak? Tak nak makan makanan ni. Apa hal rasa tak sedap hati sangat nak makan makanan ni. Bila rasa tak sedap hati lah tu baru buat. Betul? Takkan setiap kali kau nak beli makanan kat luar, kau bawa balik langkah. Semua nak langkah. Semua nak langkah. Langkah. Tak dapat. Sabar. Makan kat warung, langkah je. Letak kat lantai. Roti kosong dua. Langkah ke roti kosong tu? Kalau dia beli makanan kat kedai, dia langkah tak lantai tak apa, dia letak atas meja, dia langkah meja tu sekali. Dah langkah-langkah. Makanan tu ada bulu. Salahkan pula. Bulu Salah kaki ke? dia. Ui, teruk bulu kaki. Itu maknanya dia stres sangat tu. Orang kata kalau dia stres, kita stres, rambut gugur. Tapi kalau dah sampai bulu kaki gugur tu, Sangat depress tu. itu aku rasa 3 Jumaat tu. 3 Jumaat tak lepas. Betul-betul terdesak tu orang kata sampai gugur pula. Tapi kan, lagi satu, kalau jumpa duit shilling duit apa-apa lah kat kedai, jangan ambil lah. Dia tu salah satu ciri-ciri orang pakai pelaris. Duit shilling yang macam mana? Lama ke? Duit shilling tak kisah. Yang Duit shilling baru Tiba-tiba kau jumpa kat bawah meja tu lah. tiba-tiba jumpa jangan ambil lah. Kalau macam all money collection. Bukan. Kau nak kena pukul ke? Tak kena pukul kan? Cuba lepas ni lawak tu biar macam mana nak kata kan? Sedap ke angin kat BLL? Dia dengar. So ini pun kita dalam video ni banyak disclaimer lah. Sebab apa ni orang kata? Itu bukan pakar. Kita tak nak orang macam ikut betul-betul apa Betul. kita Ni cuma apa pengalaman, pengalaman berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang kita research. Kalau korang rasa macam kita ada terkurang tu, maknanya research kita kurang lah. So korang boleh research sendiri, korang boleh cari sendiri, dan apa yang kita cakap kat sini bukannya 100% tepat. Orang kata benda ni adalah kelemahan dia. Kita share apa yang kita dengar-dengar, apa yang kita alami sebelum ni. Ini pengkongsian kita. Cuma ambil langkah berjaga-jaga je lah. Kalau jumpa tu janganlah ambil. Betul? Duit shilling betul. Tapi ada aku dengar kalau jumpa duit shilling ambil lepas tu bulatkan. Pernah dengar? Bulatkan tempat yang kita ambil tu. Tak pernah. Aku tak tahu kenapa. Tak pernah. Tapi kau pernah dengar benda tu? Kalau forensik buat macam tu. Forensik mana? Itu mayat. Kalau forensik buat tu mana duit shilling tu dibunuh. Bukan. Tak tahu lah kenapa. Tu skor rendah lah. Skor rendah. Skor rendah. Tak aku. So kan dah banyak sangat benda bukan-bukan. Itu tu. Kalau pensel lebih daripada jari pinky ni,
Cepat mati. Mak meninggal. Oh, Takut member tu. Yang nangis member tu balik. Berpeluh. lain tu. Ketuk kepala, bodoh. Kalau tak nak bodoh, ketuk dagu balik. Aduh. Itu tak seram lah. Itu nanti boleh kita lah jadikan topik next lah aku rasa. Ceritakan apa benda-benda stereotypes yang ada dekat sekolah ni kan. Tak bukan-bukan je. Itu ada lagi satu ni last lah kita cakap. Buat roket tiup depan. Kau nak berat kan itu? Itu pun aku tak faham lah tu. Bukan tiup dia Dia ha tu kena lembu ha. Dia bukan ho ha. Macam dia lipat sayap Ya. Sayap, lipat sayap penting dulu. penting. Dia aerodynamic lah tu. Aerodynamic. Tapi kalau lipat kat ketiak tu macam mana? Itu bagi bunyi. Tu bunyi tu. Itu lain, itu permainan lain lah tu. Style lah, Itu style. Itu so kita berbalik pada kita punya itu sedikit lah pengungsian daripada Saudara Tari. So korang lepas ni kalau nak pergi apa ni, kalau tak sedap hati betul lah macam rasa something melampau macam kedai, tapi jangan overthinking, itu je. Jangan tengok masuk kedai, tengok keliling, tengok kipas bawah meja pun kan. Jangan bagi. Masuk kedai baca bismillah. Betul? Niat tu. Dia cuba yang tu yang baca ayat kursi 3 kali tu 7 kali tu. Jangan kau masuk kedai body owner tu. Betul? Jangan. Panas dia. Tak panas kau panas dia. Jangan minta yang teh ais dia bagi teh panas dia. Jangan kau body owner tu buka surah ke kuat-kuat. Tahu kau kat situ. Tengok siapa panas tu. Kau punya setan lagi banyak punya. Itu seram tu. Itu perkongsian lah. So tadi Picasso ada macam mana kata, ada cerita pasal Sixth Sense sikit? Tak, dia macam lebih kepada persoalan. Adakah Sixth Sense ni anugerah ataupun Bala. bukan nak kata bala, Ujian, takut lah. Ujian lah. Macam malapetaka. Teruk sangat. Takut kau. Takut. Gigil memang. Um, Kenapa kau rasa macam tu? sebab entah Tu mungkin ada something occasion, orang kata ada benda-benda yang berlaku yang buatkan kau rasa macam tu. tak, aku cuma Thoughts. tertanya lah macam Out of nowhere tiba-tiba. betul. Keluar dari bilik air tanya macam tu. You do. Biasa keluar bilik air 2-3 pagi lah. Yelah. Tengah shampoo. Tutup mata dia fikir. Betul. Kalau dia buka ni nampak benda. Jangan. Itu pun aku ni juga, aku lebih prefer buka daripada tutup. Kalau buka kita nampak terus kan. Ni kalau kita tutup nak datang terus. dah tutup nak buka balik dah nampak member kat situ. Terjulur lidahnya. Janganlah macam tu. Aku bayang. Terbayang tak berkawan nak mandi je. Dulu tak apa terjuntai. Terjuntai tu bukan seram. Itu lebih pada Itu mengaitkan lah. itu jangan, kalau terjuntai pandang bawah tu janganlah. Lain lah. Janganlah tu. Itu okey. Kalau perempuan pandang bawah juntai. Yang tu jadi asyap. Itu je Basya balik. Macam aku cakap tadi, adakah Sixth Sense ni bala ataupun anugerah? Korang rasa apa? Ikut orang tu lah. Orang yang alami tu lah. Aku rasa Kalau okey, ni diri korang sendiri. Kau rasa tu anugerah ke? Ni kau cakap berdasarkan kau punya tahap keimanan, kau tahu diri kau kan? Aku rasa hadiah. Sebab aku pernah dapat ayat ni daripada Ustaz. Apa yang kita ada, orang tak ada, itu ada hadiah daripada Tuhan. Betul. Sebab kan ada orang yang tak ada, dia nak benda tu. Sampai kan dia terpaksa. Kau pernah dengar buka aib? Bukan aib, hijab. Bukan aib. Bukan air lain. Betul. Ini betul. Ini betul kelakon. Bukan aib. Kalau bukan aib, kalau belum bukan aib, bawa muka aib ni biasa band. Biasa lah tu silap sikit kan. Buka hijab. Buka hijab. Buka hijab bukan tudung kan? Bukan tudung. Bukan tudung. Kalau buka hijab kan buka semua ingat nampak dia. Tanya juga, kalau buka hijab tu apa hukum dia? Sebab biasanya kalau kena tengok orang-orang silap lah. Itu buka juga kan. Diorang buka biasanya benda tu supaya dia macam praktis lah bagi diorang. Untuk isi dalam kan. Puasa dalam kena kuat. Dalaman kuat. Dalaman. Sebab aku pun masa yang aku cerita pasal perkongsian aku tadi kan, pasal rasuk. Macam mana dia rasuk, dia takut. Dia nampak benda tu. Kan? Kalau orang Sixth Sense ni, yang selalu nampak, kau rasa macam tak, kuat syak dia ni. Kuat. Yang kalau rasuk baru nampak sekali kan. Waktu dia dah takut gila babi.
Tapi lagi agak nampak. Kalau kau kata kuat tu depend tu. Depend pada orang. Sebab orang, contoh orang yang kuat lah, bagi maksud aku punya pemahaman kan, kuat tu orang yang tak pernah nampak tiba-tiba dia nampak, dia relax lagi. Itu kuat. Bagi orang yang dah biasa nampak. Tapi cuma dia biasa lah. Kan? So aku tak pasti lah. Seram kan. Macam Iman kata tu hadiah. Betul. Ini diri kau sendiri. Kau tahu tahap kau kat mana. Kau rasa tu hadiah ke? Aku tak tahu nak cakap macam mana kalau hadiah tu. Hadiah ataupun ujian tu. Aku rasa dia datang dua-dua. Serentak. Dia datang serentak. Dia akan datang ujian. Kalau kita dapat hikmah sebaik tu, mungkin kita akan rasa tu hadiah. Anugerah. Penerimaan tu macam mana. Kalau dia macam kau dapat sixth sense ni dah 24 jam dapat tengok. 24 jam tak tenang. 24 jam seram. Tapi kalau dia berbalik pada hikmah tu, dia tengok hikmah tu, oh ini mungkin aku boleh bantu orang. Ataupun ini aku boleh ini Tuhan nak bagi aku kuat ni, kuat dalaman. So kadang-kadang sebab kuat dalaman ni bukan semua orang dapat. Kuat dalaman ni bukan semua orang dapat. Orang nampak kekuatan fizikal luaran je. Bila dalaman ni boleh kuat jiwa dia ni lain sikit. Itulah bagi aku. Dia datang dua-dua dan bergantung pada orang tu ambil tak hikmah tu gitu. Kau pula Terry. Kau rasa macam mana? Bagi aku bergantung pada orang tu lah. Bala atau diri kau sendiri. Diri aku. Diri aku. Kau nak mandi ni. Bertenggik kau. Uish. RM50 kat situ. Kalau kau ada sixth sense sudah. Kalau aku ada sixth sense tu, aku rela mati. Kau rela mati. Kau rela mati ya. Sebab aku entah, bagi aku lah sendiri kan, aku tak kuat. Aku tak kuat. Sebab tu betul lah, sebab tu orang kata ujian tu datang pada orang yang betul. Yang tepat. Bukan yang tepat aku ni. Ujian tu datang dekat orang yang mampu. Yang mampu, yes. Tu yang betul ni. Bagi aku tak mampu. Tak mampu. Sebab aku pun tak pernah nampak lagi. So ya. aku tak tahu aku boleh handle ke tak. Sebab tu kau tak nampak. Sebab Tuhan tahu kau tak mampu. Ya. Rezeki tu. Betul satu rezeki lah. Kalau aku nampak, maknanya aku mampu. Nampak rezeki, tak nampak pun rezeki. Betul. Nak cerita rezeki ni luas. Macam pelaris tadi, rezeki dia dah lain. Rezeki dia dia punya fahaman dia berbeza. Betul. Dia rasa banyak duit tapi rezeki dia tu. Berkat tak berkat. Sementara tu sebenarnya benda tu akan rasa happy kejap lah. Mungkin tak tahu after effect. Main benda ni mesti ada after effect. Betul. Main benda-benda ni mesti ada mesti buat perjanjian orang kata. Buat deal tu. Buat deal tu. Perjanjian dengan syaitan tu kan. Mesti ada tu. Nak kena buang anak lah. Ada benda macam tu. Kalau nak buat yang tu, bunuh anak ni. Nak bagi. Nak darah ni. Pengorbanan. Ada pengorbanan orang. Nak bagi pulut kuning. Pulut kuning. Sedap makan daging tu kan. You tu, kari. Ayam hutan. Ayam hutan. Ui, sedap tu. Ya, ayam hutan. Susah tangkap bila. Mahal tu. Ya. So itu adalah sedikit lah. Nak cerita lebih lanjut pada sixth sense ni mungkin akan datang, esok akan datang. Mungkin kita banyak, kalau korang rasa kita banyak sekarang topik-topik yang beratur untuk kita bincangkan. Tapi tu lah, tengok antara rajin atau malas je. Just komen nak kalau korang nak dengar cerita ada pasal seorang jadi kan pasal sixth sense, komen kat kita punya section YouTube tu. Mungkin kita mungkin kita boleh cari seorang yang ada sixth sense ni, cerita pengalaman orang. Kita betul-betul mendalami. Macam mana perasaan antara betul ke diorang ni kuat, apa sebenarnya diorang ni start daripada tak kuat, lepas tu jadi kuat. Daripada tak kuat, diorang tak terima ini adalah ujian yang berat, tapi bila dia tengok hikmah balik dia jadi kuat. Kita tak tahu yang tu. So kita doa lah baik-baik mungkin kita jumpa. Macam mana, banyak sangat topik sekarang. So stay tune lah. Stay tune Support. So itu saja perkongsian kami kali ini. So korang boleh, jangan lupa untuk subscribe, share dan komen. Dan itu saja bagi kami. Jumpa lagi. Bye. Bye.